بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Surat Al-Fajr ayat 1-14. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan bagaimana Tuhanmu membuat terhadap kaum 'Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Lalu mereka banyak membuat kerusakan dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Wal fajri, ulama menyebutkan ianya adalah makna waktu subuh. Ada juga yang mengatakan al-fajri itu bermaksud an-nahar, yakni penyelebihan korban secara khusus, kerana dia mempunyai kaitan dengan walayalin ash, merupakan hak akhir dari malam-malam yang 10. Ada juga yang dimasukkan dengan salat yang dikerjakan pada waktu tersebut, waktu subuh, bagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Ada yang juga mengatakan wal fajri itu maksudnya siang. Banyak pendapatlah para alim ulama berkaitan dengan wal fajri. Kemudian walayalin ash, ada yang mengatakan bahawa ia bermaksud 10 di bulan Zulhijjah. Sahih Bukhari telah letakkan riwayat dari Ibn Abbas secara marfu', iaitu tidak ada hari-hari yang dilakukan amal kebajikan di dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, ya, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang pergi dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak pulang dengan sesuatu pun dari ini. Atau kelebihan 10 hari daripada bulan Zulhijjah, raya Qurban, kan, 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Walayalin ash wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ada yang kata ganjil pada hari Arafah, yakni pada waktu itu jatuh pada hari ke-9, hari ke-9 hari Arafah. Wasyaf'i wal watr, dan yang ganjil itu adalah Arafah, sedangkan yang genap adalah An-Nahar, iaitu hari raya Kurban, hari genap, hari yang ke-10. Ada juga pendapat ulama yang menyebutkan bahawa walayalin ash, apakah yang dimaksudkan dengan salat witir kami ini? Atau menyangka bukan, tetapi al-syaf'u maksudnya adalah hari Arafah, sedangkan al-witru adalah malam Aidul Adha. Jadi banyak pada pendapat ulama berkaitan dengan wasyaf'i wal watr. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ataupun yang kita baca ni Umdatul Tafsir, yang merupakan mukhtasar kepada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada 7 pendapat berkaitan wasyaf'i
wal wat. Kemudian ayat yang keempat Allah SWT kata wal-laili idza yas, demi malam apabila berlalu. Ibn Abbas berkata yang ini apabila pergi, demi malam apabila berlalu, yang ini apabila berjalan. Ia berarti boleh diartikan dengan apa yang menjadi pendapat Ibn Abbas, iaitu pergi, atau kemungkinan lain maksudnya ialah datang. Ada yang mengatakan ia lebih sesuai kerana selaras dengan firman Allah Ta'ala wal fajri, demi fajar. Fajar ni bila datangnya siang dan perginya malam. Walayalin wal laili idza yas, bila datang siang maka berlalulah malam. Insya-Allah. Kemudian dalam ayat yang kelima, hal fi dalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, yakni yang memiliki akal, hati dan agama. Akal disebut dengan al-hijr kerana menghalangi manusia dari melakukan hal-hal yang tidak patut baginya, berupa perkataan dan perbuatan. Contoh lain adalah al-hijrul bait, dinamakan hal itu kerana ia menghalang pencuri yang akan melewati dinding-dinding yang rapat. Maksudnya al-hijr itu adalah akal yang memelihara manusia, yang menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa kepada Allah Subhanahu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka, ibadah mereka dan ketaatan mereka, lantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan bagaimana Tuhan membuat terhadap kaum 'Ad yang melampaui batas, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersikap sombong, mendustakan para rasul, menyalahi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iramadatil imad, iaitu penduduk Iram, itu kota 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, hebat mereka, membina bangunan-bangunan yang tinggi pencakar langit dengan akal yang dikurniakan oleh Allah SWT. Tetapi mereka derhaka kepada Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka, yang diutuskan oleh Allah SWT, Nabi Hud, kepada mereka untuk berdakwah kembali kepada agama Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Tetapi kaum Ad mendustakan. Maka Allah SWT menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan mereka. Lantas Allah SWT membinasakan dan menghancurkan kaum itu dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati sekalian, ini antara perkara yang berlaku kepada umat-umat terdahulu apabila mereka ingkar kepada perintah Allah SWT, dihancurkan oleh Allah SWT. Tetapi umat akhir zaman, Allah SWT memberi peluang untuk bertaubat, untuk diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan peluang seluas-luasnya. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, contohnya kaum Ad, apabila mereka yang bijak, yang hebat binaan mereka, tetapi ingkar kepada perintah Allah SWT, diperlakukan Allah SWT dengan sedemikian rupa, dikirimkan angin yang sangat dingin dan kencang yang menghancurkan mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jadu nakhlin khawiyah fal tara lahum min baqiyah. Allah timpakan angin kepada mereka 7 malam, 8 hari berterus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelipangan seperti batang-batang pokok kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu lihat seorang pun masih tersisa di antara mereka? Allah Ta'ala sebutkan banyak tempat sebenarnya cerita tentang
kaum Ad ini sebenarnya jadi panduan kepada kita, peringatan kepada kita. Janganlah ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Jangan durhaka kepada Allah SWT. Allah SWT itu maha berkuasa melakukan apa sahaja. Dan kita ni sebenarnya tidak ada pilihan sebenarnya. Mahu atau tidak mahu, bumi yang kita pijak ini milik Allah Ta'ala. Kita tak ada pilihan untuk tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Bolehlah pilih untuk tidak patuh, tetapi akibatnya dia ada kesan dan akibat atas sesuatu perkara. Orang yang melakukan perbuatan engkar kepada Allah SWT, akibatnya begini. Allah SWT dah bagi tahu kepada kita supaya kita ambil perhatian tentang perkara ini. Allah SWT memberi peringatan kepada kita kerana sayang kepada kita. Jangan melakukan perkara-perkara yang Allah SWT murka. Buat perkara-perkara yang Allah SWT suka. Allah SWT akan melihara kita, insyaAllah. Iram dzatil imad, sulhu Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kerana mereka dahulu bertempat tinggal di rumah-rumah yang ditumpang dengan tiang-tiang kuat. Pada zaman itu mereka adalah orang yang kuat dan kaum yang gagah. Itulah sebabnya Hud memperingatkan mereka dengan nikmat-nikmat tersebut dan mengarahkan mereka agar menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam keadaan taat dan tunduk kepada Rabb-Nya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat ketika dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat agar kamu beruntung. Kalau kita ni kenal nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, Masya Allah, terlalu banyak. Tak patut kita dahaka kepada Allah SWT. Macam orang yang selalu buat baik kepada kita, tak patut kita membalas kebaikan seseorang kepada kita itu dengan kejahatan. Mak ayah kita buat baik kepada kita, memelihara kita daripada kecil. Tidak patut bagi seseorang anak itu membalas kebaikan jasa ibu bapa dengan penderhakaan kepada ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita macam-macam nikmat. Patutkah manusia itu tidak patuh kepada perintah Allah SWT, menderhakai Allah SWT, lantaran terlalu banyak nikmat yang Allah SWT bagi daripada kecil sampai ke besar, sampai umur sekarang. Allah SWT bagi kita macam-macam nikmat, tetapi ramai manusia yang lupa. Jadi sekali-sekala Allah SWT suruh kita kenang kembali nikmat. Amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat dari kekuatan kami? Tidakkah mereka memerhatikan bahawa sungguh Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Ini takabur, lidah-lidah yang takabur. Surah Fussilat ayat 15. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia berkuasa. Mereka rasa mereka berkuasa, mereka rasa mereka ada kekuatan, dan mereka lupa yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang maha biasa adalah Allah. Ayat-ayat Allah SWT ni yang kita selalu baca bagi peringatan kepada kita. Iram dulu satu kaum yang hebat, kaum Ad yang pertama, yang mempunyai kerajaan yang hebat dengan bangunan-bangunan yang hebat, tetapi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangunkan satu kota seperti itu di negeri lain. Tempat lain tak pernah ada teknologi yang sehebat mereka ketika itu, kan? Dan sekarang ni kerajaan-kerajaan yang hebat, kerajaan Amerika, China, Rusia, mereka rasa mereka hebat suatu ketika dahulu. Tapi Allah SWT hantar virus, coronavirus, habis 2.2 juta rakyat kena
hancur teruk, hancur lebur ekonomi, rakyat pun huru-hara dan macam-macam perkara yang berlaku. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan banyak kita tentang cerita Firaun pun sama juga, sama lah sifat mereka. Allah tak ulang orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT hancurkan.